Tadi apa kan? Ada kelas tadi kan? Tapi tak apa. Alhamdulillah, sihat walafiat. Terlebih sihat. Terlebih sihat. Boleh faham faham. Maksudnya terlebih makan lah tu. Ah. Tahu faham. Nanti awak kena senaman. Saya pun rasa saya pun dah terlebih sihat juga. Okay. 3 kali. Kesudahan dia kita tulis sekali saja. Sebab dia repeat kan. Repeat huruf yang sama. So kita ambil sekali je. Baik. Jadi daripada situ kita juga telah pelajari ruang sampel kan. S sebagai ruang sampel. Buka kurungan yang ada gegelung tu. Boleh Tulis je semula K. Lepas tu E, S, A, B, R dan juga N. Tutup kurungan. Seterusnya, nyatakan bilangan unsur. Bila bilangan unsur, kita tulis dia sebagai N. N, S. N tu maksudnya bilangan lah. Okay, NS adalah bilangan. Berapa bilangan dia? So, boleh kira lah. Berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, NS saya adalah 7. Okay? So, ini tak ada masalah sangat. Cuma kena ingat, kalau huruf dia sama, tulis dia sekali je. Okay, A saya ada 3 kali kan? So, buat sekali je. Yang lain tak ada masalah kot. Alright, so saya screenshot sebagai jawapan. Saya akan masuk dalam group maths lah. So siapa yang tak masuk group maths, tolong bagi tahu Bashirah, dia admin. So dia masuk ke awak. So kita discuss jawapan sama-sama. Okay. Saya faham mungkin ada yang tak reti. So kita discuss semula. Okay. Baik. Dia tulis sehari. Sehari ni hari kan? Hari yang dipilih secara rawak daripada hari-hari seminggu. So ini daripada kecil lagi, daripada darjah 1 lagi dah tahu. Satu hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis kan. So simple je. Kesudahan dia adalah awak senaraikanlah hari-hari yang berlalu di dalam hidup anda tu. Boleh Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu dan juga Ahad. Inilah hari-hariku di PKPP. Betul? Boleh? So selepas itu, kita akan tuliskan ruang sampel. Ruang sampel sebagai S. Masih lagi dalam kurungan yang ada gelung, senaraikan semualah. Semula Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu dan Ahad. Okay? So biasanya untuk soalan kebarangkalian, dia banyaknya soalan yang macam hari-hari je. Tak ada pun soalan yang macam pelik-pelik sangat lah. Hari-hari di dunia, 7 hari lah. Dan bilangan sampel adalah 7. Dah siap? Okay, bilangan sampel adalah 7. Boleh Ada soalan? Ada soalan boleh open mic, boleh tanya. So awak ambil lah duit shilling kat rumah tu. Satu 20 sen, satu 50 sen ke? Dua kan? Okay. Lepas tu kita lambung. Lambung tahu? Baling lah. Baling. Okay. Jadi kita nak tuliskan unsur. Untuk soalan macam ni, awak kena buat gambar rajah pokok. Ingat lagi tak pokok? Macam ni kan? Satu, lepas tu macam ni. Ingat lagi? Itu gambar rajah pokok. Dah belajar itu kan? So ulang semula sahaja. Okay. So tak ada masalah untuk faham sebab kita dah ulang 2 kali dah. Tajuk kebarangkalian. Kebarangkalian ni mudah. Tapi nanti bila awak form 4 ke form 5, awak belajar balik sikit-sikit lah. Dia tinggi sikit. Alright. So apakah kesudahan? Okay. Kesudahan ini kita boleh, biasanya duit shilling. Okay, awak boleh tengok kan duit shilling depan. Kita bagi depan tu kalau tulis 20 sen. Ini nama dia nombor. Okay. Lepas tu kalau belakang daripada 20 sen tu ada gambar kan? Ada gambar kan? Mungkin gambar bunga ke? Betul tak? So kita bagi dia sebagai gambar. Nombor atau gambar. Ataupun kita bagi dia kepala. Kepala atau ekor. Tak kisah So ni duit shilling. Dah nampak duit shilling kan? Ke nak tunjuk? Tak payahlah. Alright. So daripada sini bagaimana kita nak buat? Okay, mudah saja.
Kita kena buat gambar rajah pokok. Gambar rajah pokok Okay, gambar rajah pokok. Gambar rajah pokok. Okay. Okay. So langkah pertama, kita akan buat mula-mula. Kali pertama dapat nombor. Lepas tu baling lagi. Kali yang kedua dapat gambar. Ini nombor yang tulis 20 sen. Ini belakang duit shilling tu. Mungkin ada gambar lah. Gambar bunga mungkin. Boleh Okay. So kita bagi dia sebagai huruf N lah. N dengan G. Ini kali pertama dilambung. Kali pertama ianya dilambung. Kita lambung 2 kali. Ini first. First warna hitam. Boleh? Okay, second one. Kita ambil dia warna merah pula. Kali kedua lambung. Dapat nombor atau dapat gambar. Ini kali kedua. Kali kedua warna merah. Okay? Atau kali kedua juga awak dapat nombor atau gambar. Okay? Ini adalah kali yang kedua. Boleh? Jadi cerita sebenar. Mula-mula, contoh saya akan ambil yang ini. Saya baling, saya dapat nombor. Lepas tu kali kedua, saya baling, saya dapat nombor juga. Itu kalau first percubaan. Itu kalau first. Boleh saya try satu pelan-pelan explain Alright, yang kedua. Kalau saya cuba lagi sekali. Kali kedua saya baling, saya dapat nombor. Lepas tu kali kedua tu juga saya baling, saya dapat gambar. Okay? Itu percubaan kedua. So dia punya kesudahan dekat sini N yang tadi atau NG. Boleh? Kebarangkalian yang kedua. Mungkin ataupun tidak. Atau kebarangkalian yang ketiga. Saya dapat dia gambar. Lepas tu balik lagi sekali. Dapat nombor. So kebarangkalian yang ketiga dia adalah GN. Okay? GN. Last sekali, kebarangkalian yang mungkin. Mungkin terjadi. Okay? Mungkin terjadi. Kita dapat dia gambar sekali. Kali kedua kita dapat dia gambar juga. So kita dapat dia GG. Boleh? Jadi apakah ruang sampel? Sampel adalah sama dengan buka kurungan. Pasangan yang pertama. Yang ini. NN. So buka kurungan NN. Boleh? Tu kebarangkalian yang mungkin. Lepas tu, kali yang kedua, awak dapat NG. N, G. Okey. Yang ketiga. Apa yang ketiga? G. N. Boleh? Dapatlah G. N. Dan last sekali, dia adalah GG. Boleh? Boleh dengar ke? Ke tak dengar dah? Dengar cikgu dalam. Dengar, Alhamdulillah. Alright, boleh faham Pelan-pelan pelan-pelan. Ini memang tajuk baru. Okay, tajuk baru untuk bab awal. Baik. Apakah bilangan unsur? Okay, berapa bilangan? NS. Berapa tu? Cepat jawab. Kalau awak jawab nanti nama awak keluar kat situ. Bashira jawab. Lepas tu okey lah kan. Maksudnya ada yang hadir dan respon. Cepat. Saya bagi Afika jawab. Berapa bilangan sampel? Afika dekat sini. Okey, berapa bilangan sampel? Siapa je nak jawab? Ada? Tak ada juga. Berapa? Cepat. Maisara ada? Tak ada Ke dah tak dengar? Kalau ada masalah lain, bagi tahu Mungkin setting ke? 4. Terima kasih Bashira. Nampaknya mengungguli carta sebagai penjawab yang setia. Alright, so itulah bilangan yang 4. Boleh tu kerja rumah. Tapi kita review sama-sama. Ada jawapan pula, ada soalan. Okey, ceritanya mudah je. Ni adalah bakul. Selalunya kalau kita nak buat soalan, kita akan memvisualize lah. Maksudnya kita lukislah gambar bakul tu. Ni adalah bakul Bakul. Alright. Dalam bakul tu ada semua huruf dalam perkataan ta. Ta, right?
ada huruf T, boleh tukar color lain kalau suka color-color. Ada huruf A dan ada huruf hitam R. Boleh Ada 3 huruf dalam bakul. Simple je sebenarnya. Kalau tak boleh nak buat juga, awak balik rumah, awak cari bakul, awak potong huruf T, awak letak dalam bakul. Awak potong A, awak tuang R. Boleh jugalah. Dia macam aktiviti secara alami, awak mengalaminya. Okay, so satu huruf diambil secara rawak daripada bakul. Rawak ni apa? Rawak ni awak ambil je. Buat dalam mata awak ambil. So ada kebarangkalian lah tu. So kita catatkan. Lepas tu selepas meletak kembali huruf tersebut dalam bakul, huruf seterusnya diambil. Maksudnya dia boleh berulang. Saya ambil A, lepas tu saya letak balik A. So dia boleh berulang A. Okay. Dengan bantuan gambar raja pokok. Kita dah belajar lah. Senaraikan kesudahan yang mungkin. So huruf kita ada 3 je. Okay. T, A, R. 3 je. Okay, 3 sahaja. Baik, macam mana nak buat? So, masih lagi cara yang sama. Dalam bakul, lepas tu ada huruf T, ada huruf A, ada huruf R. Boleh? Ada huruf R. Okey, gambar rajah pokok saya. Okey, gambar rajah pokok saya yang pertama. Masih lagi kita ambil kan? Kita ambil kesudahan dia lah. Okay, kita ada 2 kali percubaan. Sebab kita ambil sekali, tengok. Lepas tu kita letak balik. So 2 kali. So masih lagi macam tadilah. Dia adalah 2 kali percubaan. Jadi gambar raja pokok mudah saja. Kali yang pertama, saya dapat T. Atau saya dapat E. Atau saya dapat R. Ini adalah kali yang pertama. Boleh? Kali yang pertama. Baik. Kali yang kedua. Say lagi. Sebab letak balik kan? So semua huruf dah ada. Okay? Semua huruf dah ada. So kita ambil lah sini. T pun boleh. Boleh juga dapat A. Boleh juga dapat R. Maksudnya tadi dapat T. Sekarang dapat T juga. Atau tadi dapat T. Sekarang dapat A. Pun boleh. Atau juga. Sebab dia kebarangkalian. Anything akan happen. Apa-apa je lah. So T. Sekarang dapat R. Boleh juga macam tu. Ataupun tadi dapat A. Sekarang dapat T atau A atau R. Sama juga untuk gambar raja pokok saya yang seterusnya. Okey. Jadi yang berwarna merah adalah kali kedua. Okey, kali kedua. So dia semudah itu saja. So ambil dia sebagai mudah macam tu je. Okey. So buat je gambar raja pokok. Baik, kita akan tuliskan kesudahan di sini. Ruangan sini Mungkin tak nak, saya buat bawah sikit lah. Kesudahan saya. Mula-mula tadi, T. So, ni T. Boleh? T yang tadi. Lepas tu saya tukar kali lah. Ni adalah T dengan A. T, A. Next, T dengan R. T, R. Okay? Yang seterusnya. Okay. A dengan T. A, T. Atau AA. Atau AT. AR. Boleh? 3 juga. AR. Boleh? Last sekali. Mungkin boleh pakai warna lain pula. Merah lah. Okay, so ini R dan juga T. Lepas tu RA, RR. Awak ikut je anak panah dia. Anak panah pokok tu lah. So T sini jumpa dengan dia. Lepas tu T jumpa gambar cabang kedua, cabang ketiga. Okay, lepas tu A pula cabang pertama, cabang kedua, cabang ketiga. Lepas tu last kali R, cabang 1, 2, 3. Mudah je lah Alright. So tuliskan apa lagi? Unsur pasangan. Nyatakan bilangan pasangan. Sampel tak payah buat Senaraikan kesudahan, tuliskan unsur pasangan. Okay, so buat ruangan sampel. Macam biasa, sampel adalah huruf S. So, tulislah S sama dengan buka kurungan. Okay, buka kurungan. Apa mula-mula? TT. So, talin. TT, koma. Lepas tu,
TA. Pasangan dia TA. Next, TR. Pasangan dia TR. Okay. Dan susunlah semua. Saya padam yang tak berkaitan dululah. Okay, susunlah semua. Lepas TR, AT. So, AT. Boleh? AT Next, AA. So, tulislah dia AA. Lepas tu, AR. AR. Next, RT. Awak tulis je semua RA. Dan RR. RR. Okay? Itulah senarai dia. Tutup semula saya punya kurungan. Dalam bentuk macam keli sikit. Bergulung lah. Baik. Kalau ada macam lagging ataupun tak dengar, bagi tahu sebab saya dengar je, so insyaAllah lah. Alright. So daripada sini kita akan tulis bilangan. Berapakah bilangan sampel? Berapa tu? Cepat kira. Berapa? 9. 9. Terima kasih Bashira. NS adalah 9. Mungkin lepas ni kita boleh minta orang lain tak jawapan kan? Hasif ke? Maisarah ke? Faris yang bijaksana ke? Boleh? Boleh? Okay. So itulah jawapan yang seterusnya lah. Okay, jawapan seterusnya. Baik. Seterusnya adalah soalan yang ada sikit susah lah. Last sekali adalah G kan? G tu tinggi sikit. Tapi jangan risau. Kita buatlah. Alah, belajar 2 IC. Tak pandai kot. Okay, so soalan G. Kalau masih lupa atau tak terlihat soalannya, maka kita tengok sama-sama lah. Okay, ini contoh soalan ni. Soalan G ni, kalau saya kata tadi, susah sikit je. Tapi kita buat yang mula-mula dulu. Kita buat A1 dulu perlahan. Relax. Alright. So diberi A. Ini adalah saya punya cerita lah. Cerita pada hari ini adalah A dia 40, 50, 60. Okay. Lepas tu pasangan yang kedua adalah B. Okay. Dia sama macam tadi lah. Kita letakkan dia dalam satu kotak yang pertama. Kotak pertama ni ada 40, ada 50, ada 60. Okay, ini kotak A. Lepas tu, kotak kedua pula. Kotak kedua ni kotak B. Ada nombor, okay, mungkin nak warna lain. 4 dengan 9. 4, 9. Boleh So, dia dua cerita. Ambil satu A, lepas tu angkat, tengok. Lepas tu ambil pula B. Macam tu Jadi kalau kat kelas ni, kita bawa bakul tu. Tapi kalau kat sini, awak bakul sendirilah. Boleh? Ke saya nak post bakul? Saya Okay, so kita akan cerita kesudahan. Okay, kesudahan kita. Langkah pertama, kita akan buat gambar rajah pokok jugalah. Okay, sebab dia kata apa? Menggunakan gambar rajah pokok. Tuliskan ruang sampel. Okay, so kita akan cerita daripada set A tadi. Set A tadi. Apakah kebarangkalian? Okay, apakah kebarangkalian yang mungkin kita dapat? Mungkin kita dapat 40. Pokok yang pertama, cabang pertama, lepas tu 50 dan 60. Boleh Itu je. 3 kali kan? 3 kebarangkalian. Yang kedua, set B pula. Set B saya dapat pula, mungkin saya dapat dia 4 atau 9. Cabang kedua. Sama juga. Yang kedua, 4, 9, 4, 9. Okay, dapat Lepas tu apa kita buat? Kita ikut cabang pokok. Okay, ikut cabang pokok. Sama-sama kita buat. Jangan risau untuk kesudahan. Okay, kesudahan mungkin warna hitam Okay. Mula-mula 40 dan 4. So buatlah 44. Okay, Allah. Kecil sangat Tak apa. Yang kedua, ini adalah pasangan kedua. 40 jumpa dengan 9. Boleh? Okay, itu pasangan merah pula. Yang seterusnya 50 dengan 4. 50. Okay. Boleh? Lagi. Tukar kali lah. Kita tukar-tukar supaya dia senang nak ingat lah. 50 dengan 9. Boleh? Next.
Dengan gigihnya, satu buat ni. 64. Last kali, kita ada 69. 9. Bagus. Boleh at least ada yang respon, insyaAllah lah. InsyaAllah. Saya pun tak tahu sebab dia respon tu mungkin faham. Baik Okay. Alright. Daripada sini, apa lagi ke seterusnya? Kita akan tuliskan ruang sampel. So macam tadi, tulis dia sebagai S. Sama dengan buka kurungan. Kita tulis dia 44. Lepas tu, salinlah 49. Salinlah semua So salin 59, 64, lagi 69. Boleh? Ada tertinggal tak? Okey, tak ada. Alright, so berapakah bilangan sampel? Cepat soalan. 6. 6. Terima kasih 6. Zulaika. Bagus, bagus. Okey, terima kasih. NS adalah 6. So harapnya okey lah perubahan kerja rumah kan? Okey? Boleh? Okey, so dah settle kerja rumah. So kerja rumah dia, level dia susah sikit. Sebab tu saya explain satu-satu lah. Saya explain dalam kelas, dalam latihan sini lah. Supaya nanti boleh rujuk sama-sama. Okay, so untuk hari ini, kita akan sambung sikit buku teks. Okay, so kalau ada buku teks, boleh refer buku teks. Okay, refer buku teks. Kita akan pergi muka surat 284. 284. Boleh? So saya beri masa sikit. Kalau ada buku teks, muka surat 284. Boleh tengok 284. Okay, boleh cuba buka dulu. Alright, saya bagi 1 minit untuk buka buku teks. Okay, so kita kelas mungkin tak sampai 12.30. Kita mungkin awal sikit. Lepas tu saya bagi awak latihan lah. Sampai 2 jam pun nanti panas, pening dan sebagainya lah kan. Banyak sangat. Nanti tak boleh pula. Alright. Okay, so kita akan buat muka surat 284. Contoh nombor 6. Contoh 6. Okay, contoh 6. Boleh? Okay, so awak baca buku teks, saya tulis sebab saya nak salin semula susah pula. Okay, so adakah buku teks? Ke tak ada? Ke nak saya ambil gambar pula? Ada cikgu. Ada, Alhamdulillah. Okay, boleh buka dulu buku teks yang mengandungi kad. So di situ dia ada kad. Ada label huruf I. Okay, lepas tu balang B pula. Ada kad huruf dia. Oh, banyak ni. IKAN. Ni tak dapat ambil gambar tadi. Okay. Lepas tu sekeping daripada balang A. Lepas tu balang B. Kita dia tadi ada balang. Ini adalah balang A. Okay. Ini lebih baik kalau kita boleh lukis dan memvisualize. Okay. Memvisual ni macam lukis lah. Okay. Okay. Balang A ada kad huruf I je. Yang tadilah kan. Okay. Lepas tu saya buat pula balang B. Balang B. Mungkin boleh buat balang B. Ini adalah balang B. Balang B Okey. Dalam balang B ada huruf apa tadi? So ada huruf IKAN. yes, I K ikan. IKAN. Okey, dah siap. Lepas tu kita punya cerita 2 kali. Kali pertama ambil balang A, kali kedua ambil balang B. Boleh? Okey. So senaraikan unsur dalam ruang sampel. Jadi apa yang kita akan buat? Kita akan buat gambar rajah pokok. Gambar rajah pokok macam tadi je. Okay. So cara dia tadi untuk balang A. Untuk balang A. Kita hanya dapat I sahaja. Gambar rajah pokok yang pertama. Lepas tu kisah kedua. Kisah kedua kalau dia balang B pula. Okay. Balang B, kita dapat dia. Mungkin kita dapat I. Okay. Tetapi kita ambil secara rawak 2 kali je kan. Okay. Lepas tu kita boleh dapat A atau E atau N. Tuliskan je lah senarai ruangan. IKAN. Ikan kan? Okay. Dan seterusnya, apakah kesudahan? Apa yang kita buat kesudahan? Kita ikut cabang lah. Mula-mula I jumpa I.
So II. Lepas tu IK. Okay, next IE. Lagi IN. Dah siap. 4 je. Mudah Boleh. Macam tadilah. Okay. Dan senaraikan unsur. Jadi kita tulis dekat atas. Senaraikan ruang sampel. Sampel dulu. Terus senaraikanlah. Kita ada II. Lepas tu kita ada IK. Lepas tu kita ada IA. Dan kita ada IN. Boleh? Itu adalah ruang sampel. Next, berapakah bilangan sampel? Cepat. Berapakah bilangan 4. sampel? 4. Bagus. Ada 4. Okey, itu menjawab soalan A lah. Baik. Untuk soalan B pula, dia ada kriteria ataupun syarat. Tengok pada soalan B1 Senaraikan unsur dalam ruang sampel yang memperoleh pasangan huruf yang sama. Mana huruf yang sama? Okay. So kita ambil huruf sama apa? I ni lah kan? Satu je kan huruf sama? Ya, Jadi, I. okay, so untuk jawapan dia, peristiwa itu kita bagi dia sebagai huruf peristiwa tu X lah. Nama peristiwa Nama peristiwa untuk huruf yang sama adalah peristiwanya adalah apabila I. Itu saja. Itu untuk jawapan soalan B. Okay, soalan B1. Bila peristiwa dia huruf sama I. Boleh Untuk B yang kedua. B yang kedua. Apakah syarat soalan? Soalan tanya sekurang-kurangnya satu huruf konsonan. Konsonan tu apa? Konsonan tu A, B, selain daripada A, E, I, O, U. Itu konsonan. Kalau vokal, dia A, E, I, O, U. Itu huruf lain selain daripada A, E, I, O, U lah. Okay. So apakah dia? Pasangan tadi, kita mungkin boleh dapat I dengan K. Okay. I dengan K. Dengan satu lagi, I dengan N. Okay. Boleh Yang pasangan dia ada huruf konsonan. Jadi kita bagi jawapan dia sebagai huruf Y. Jawapan ini nama dia Y lah. Okay. So dia adalah jawapan dia IK dan juga I. And dah siap. Boleh? So this contoh ini dia ada syarat dan kena baca syarat dan tengok jawapan yang sesuai. Okay, daripada gambar rajah pokok juga. Okay, so kita tak bergerak laju-laju, kita perlahan-lahan je. Perlahan-lahan. Tapi dia bergerak lah. Dia bergerak, tapi dia perlahan-lahan. Cepat. Muka surat 284, contoh 6. Okay, so nanti kita boleh share lah. Okay, alright, seterusnya. Kita akan pergi ke depan sikit tentang kebarangkalian suatu peristiwa. Okey, kebarangkalian satu peristiwa. Okey, boleh Kebarangkalian satu peristiwa. Kebarangkalian suatu peristiwa. Peristiwa tu apa-apa peristiwa lah. Macam tadi peristiwa ambil guli atau shilling atau dadu. Biasanya untuk kebarangkalian, kalau dadu, kita bagi nama dia Dadu Adil. Nama dia lah Kenapa nama Dadu Adil? Dadu ada 6 nombor kan. So semua nombor tu dia fair lah. Bahasa Inggeris nama dia fair dice. Okay, sebab dia nama Dadu tu dia balik macam biasa pun nombor keluar sama-sama lah. Dia tak ada, bukan dadu tipu lah. Kalau dadu tipu mungkin ada nombor 1 tu 2 kali ke. So ni semua sama rata. Okey, contoh So kita tengok contoh lambungan sebiji dadu adil. Okey, mempunyai berapa kesudahan? Kalau dadu adil kita baling-baling, apakah kesudahan untuk lambungan sebiji dadu adil. Okey, lambungan sebiji dadu adil. Okey, jadi dia punya lambungan boleh dapat apa tadi? Ada 6 lah. Okey, boleh dapat 1, boleh dapat 2, 3, 4,
5, 6. Okay. Boleh? Alright. Okay, so daripada sini, kita dapatlah satu soalan contoh. Okay. Contohnya, apakah kebarangkalian mendapat nombor 4? Kebarangkalian dapat nombor 4. Berapa kali? Sekali je kan? So, sekali lah. Daripada berapa kali percubaan? 6. Daripada semua lah, per semua. Ataupun dia dapat 1/6. Okay? Boleh ya? Ni daripada sini kita akan buat dia bilangan berapa kali per dengan jumlah. Per dengan jumlah. Okay? Contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Okay, contoh yang kedua. Kalau kita pilih kebarangkalian nombor ganjil. Berapa kali kalau nombor ganjil? Daripada cerita ni lah. Ni kalau dapat nombor 4. Kalau kebarangkalian nombor ganjil pula. Kebarangkalian dapat nombor ganjil. So, berapa kali dapat nombor ganjil? Ganjil ada 1, 3, 5. 3 nombor kan? So, 3 nombor per dengan berapa kali semua? Semua pokok saya? Ada 6. So, 3/6. Boleh boleh kecilkan tak? Boleh. So, 3 bahagi dengan 3. 6 bahagi dengan 3 lah. Ni bagi 3. Ini pun bagi 3. Dapatlah 2. So, ini adalah contoh. Contoh pengenalan untuk cerita seterusnya yang diberi sebagai kebarangkalian suatu peristiwa. Okey, kebarangkalian suatu peristiwa. Boleh Alright. So saya sambung So yang baru masuk ataupun ni boleh tulis nama untuk kehadiran je untuk kehadiran awam. Jangan risau kalau tak ada internet ke sebagainya, tak apa, nanti kita tengok recording. Tapi kena tengok lah. Kena belajar kenalah tengok sikit-sikit jawab soalan. Okay, so daripada sini kita ada sedikit nota. Okay, kebarangkalian suatu peristiwa adalah sama dengan dia punya nama ni PA lah. Kebarangkalian dia diberi sebagai bilangan untuk kes A per dengan bilangan sampel. Semua yang kita dapat. Semua sampel yang kita ada. Okey, boleh Tak apa, jangan risau, kita perlahan-lahan. Okey, kita perlahan-lahan. Alright. Kita tengok contoh Okey, ini formula lah. Formula yang kena, bukan formula lah, maksudnya dia punya apa tu? Tajuk hari ini. Tajuk hari ini. Kebarangkalian dia PA sama dengan NA per NS. Okey. PA sama dengan NA per NS. Boleh So kita daripada sini nak tengok tajuk apa tu pun, definisi tu pun susah juga Kita kena tengok satu contoh. Daripada contoh baru boleh macam ni. Boleh Alright, so kita tengok contoh. Sama juga, boleh tengok muka surat 286. Kita buat sama contoh 7. Sama-sama contoh 7. So kita explain satu per satu. Baik, boleh Okey, so kisahnya adalah sebiji apple diambil daripada sebuah kotak. Okey, sebiji apple. Sekejap, saya ingat saya kena salin Okey, boleh tengok buku teks sekejap sementara saya cuba buatkan ni. Okey, kita jawapan kita padam dulu lah. Okey. 35 pula apple merah. Okey, hitungkan kebarangkalian mendapat apple hijau. Okey. Baik. Daripada sini mungkin boleh buat kotak kalau rasa suka lukis. So bolehlah buat lukis kotak. Okey, lepas tu ada apple merah kan? Bolehlah buat apple merah. Lepas tu mungkin ada apple hijau. Hijau dia tak nampak sangat. Okey, lepas tu. Baik, daripada sini apple hijau. Boleh lukis apple hijau.
Apple hijau saya. Kalau suka color, boleh juga. Ini adalah apple hijau. Apple hijau berapa? 25. Boleh? Apple hijau ada 25. Okay, apple hijau 25. Next, apple merah pula. Okay, apple merah. Apple merah Apple merah saya adalah 35. Okay, apple merah saya ada 35. 35. Boleh? Apple hijau dengan apple merah. Okay. Jadi total semua apple-apple yang wujud di dalam kisah ini. Berapakah total? Cepat. Kira total tak tahu. Berapa? 60. 60. Terima kasih. Jadi jumlah, okay, jumlah apple pada hari ini adalah 70. 70 pula. 6 kan? Tak 6 kan? 60. 60 apple. Jumlah apple pada hari ini adalah 60. Boleh? Okey. Apa lagi? Dia nak cerita kebarangkalian apple berwarna hijau. Ni kisah kita pada hari ni. Cerita. So masalah hari ini adalah berapa apple hijau? Itu je. Merah tak kira dah. Okey. Jadi daripada tadi ada formula kan? Formula dia adalah PA sama dengan bilangan NA per dengan N semua sampel. Okey. So berapakah kisah apple A saya sekarang adalah kebarangkalian mendapat apple hijau. Jadi awak tak heran yang lain, ambil hijau je. Okey, so hijau berapa? Hijau adalah 25. Bahagi dengan kesemua. Berapa semua? Semua adalah 60. Begitu sahaja. Okey, tapi biasanya nombor besar kan? So kita akan buat kecilkanlah. Boleh kecilkan? Bahagilah dengan, kalau tak tahu bahagi dengan 5, bahagi dengan 5. Dapatlah 5 per 12. Okey, boleh. So biasanya kita akan kecilkanlah. Kita akan kecilkan. Ini adalah jawapan akhir. 5 per 12. Okey? Tak adalah susah pun. Simple je. Cuma kena faham apa yang berlaku pada kisah tertentu lah. Okey, kalau kita tukar. Dia nak apple merah pula. Berapa apple merah? Merah berapa? Kebarangkalian mendapat apple merah. Apa jawapannya? Merah adalah 35 per dengan 60. Boleh? Kalau ada apple merah. Kan? Boleh tak? Saya pun tak tahu. Bawa dengar ke tak? Boleh? Okey. So saya move on. Saya pergi contoh seterusnya lah. Okey, contoh nombor 8. Okey, contoh nombor 8. So, yang tak masuk grup matematik nanti boleh cuba tanya Bashira dan sebagainya. Okey. Okey. Sebab nota-nota ni banyak sangat ni. Nanti saya share kat belakang. Alright, so kita tengok contoh seterusnya. Muka surat 286 juga. Tapi contoh nombor 8. Okey, contoh 8. Contoh 8, 286. Alright. So masih lagi muka surat 286. Okey, Peramjit. Peramjit ni nama orang mendapat wang saku RM5 pada setiap hari Selasa, Rabu dan Khamis. Selasa, Rabu, Khamis dia dapat wang saku. Jadi hutungkan kebarangkalian dia mendapat wang RM5 dalam setiap minggu. Okey. RM5 dalam setiap minggu. Okey, soalan dia ni sikitlah. Okey. Kisah untuk hari ini, A dia adalah dia dapat wang saku. Dapat wang saku ni dapat duit lah. So hari-hari tak dapat duit. Hari tertentu dia dapat duit. Okey, so kita cerita bahawa kita anggapkan A adalah hari ataupun peristiwa mendapat wang
peristiwa dia mendapat wang saku. Wang saku Wang saku ni duit lah So dia tak dapat hari-hari kan. Dia dapat pada hari Selasa, lagi Rabu dan juga Khamis. Dia dapat Selasa, Rabu, Khamis. Okey. Selasa, Rabu, Khamis. Dan kisahnya, ni tiga hari kan? 3 hari. Tapi kisah kita nak berapa minggu? 4 minggu. Okey. Jadi untuk NA saya, 3 hari tadi kali dengan 4 minggu. Okey. So 4 kali 3, 12 lah. So 12 hari untuk tempoh 4 minggu tadi. Boleh? Okey. Dan jumlah hari untuk keseluruhan 4 minggu. Berapa hari kalau 4 minggu? 7 kali 4, 28. 8. 28 So cerita dia bukan seminggu, tapi 4 minggu. 4, 1, 2, 3, 4. Okay, 4 minggu. Okay, so dah boleh selesai masalah lah. Okay, daripada sini ada formula PA sama dengan NA per NS. Jadi NA saya 12 bahagi dengan keseluruhan semua minggu adalah 28. Okay, boleh Dan daripada sini kalau boleh kecilkan, ada sifar yang boleh diperkecilkan dia, kita bahagi dengan nombor yang sesuai 4 lah kan. So, dapatlah 4 kali 3, 12. Ini 7. 7/4. 4, 28. Boleh So ini jawapannya. Ni bahagi 4. Bawah pun bahagi 4. Mesti bahagi nombor yang sama. Boleh Nak kecilkan ni. Pecahannya tak ada masalah rasa. Boleh? Okey, itu contoh jawapan. Dah siap contoh nombor 8. Okey, contoh nombor 8. Ada soalan? Tak ada So kita perlahan-lahan. Okey, kita pergi seterusnya. Adalah satu contoh latihan. Okey, satu contoh latihan. Okey, saya bagi awak masa sikit. Cuba baca dan buatlah. Cuba buat dulu. Tapi kita akan buat sama-sama kedai basikal. Lepas tu ada stok basikal. Dah siap. Ada 35 basikal dalam kedai basikal tu lah. So dengan gigihnya, lukislah basikal sendiri. Lukislah. Lebih kurang lah. Basikal lah. Boleh lah. Alright. So ada berapa? 35 jumlah basikal. Ataupun jumlah stok saya pada hari itu. Soalan tak susah pun. Simple je. Okay. Jika kedai menjual, dia dah jual 15 basikal pada bulan Januari. Okay, so hitungkan kebarangkalian menjual sebuah basikal pada bulan tersebut. Okay, so kisah ni pada bulan Januari. Okay, Januari kita dah jual 15 per semua basikal ada berapa? 35. So kita nak kebarangkalian jual basikal. So kita kena kecilkan lah ni. Bahagi dengan 5. Bahagi dengan 5. 3 kali 5, 15. 7 kali 5, 35. Macam tu je lah. Dia direct je soalan ni. Tak nampak sangat? Boleh lah. Okay, so jawapannya 3/7 lah. Sebab semua yang ada dalam soalan. Okay, boleh Boleh Boleh. Satu lagi contoh soalan nombor 2. Boleh? Okay. So saya akan, kelas kita tak adalah sampai 2 jam. Sejam macam tu saya bagi latihan. Okay, kita bagi latihan, kena buat lah. Lulus, gagal. Okay, untuk kisah yang pertama Bila ujian praktikal dia lulus atau gagal. Lepas tu, ujian kali kedua. Ada ujian teori. Okay, so teori tadi lulus, gagal.
Lepas tu lulus dan juga gagal. Boleh ya? Okey, so kita akan tulis kesudahan. Okey, so kesudahan dia sama macam tadi lah. Okey, kita tulislah gambar rajah dia. Apa tadi? Kesudahan dia. Boleh jadi lulus-lulus, lulus gagal. Lepas tu gagal lulus. Lepas tu gagal gagal. Okey, itu je lah. So, bila apakah bilangan sampel? Dia adalah 4. Okey. Dan soalan lagi tanya tentang peristiwa dia lulus dan mendapat A. Mendapat sijil. Mendapat sijil. Okey, mendapat sijil ni peristiwa dia dinamakan sebagai A lah. So, peristiwa lulus adalah LL. Okey, peristiwa lulus LL. Okey, soalan B pula. Daripada senarai tadi, lulus sekurang-kurangnya 1 ujian. So, bila peristiwa kedua, lulus sekurang-kurangnya 1 ujian. Nama dia B. Okey, so 1 kali lulus. Dia boleh jadi LG atau GL. Boleh? LG atau GL. Okey, boleh So yang C pula, last kali. Soalan last kali adalah gagal. Bila dia gagal, nama peristiwa C. Nama peristiwa C bila dia gagal. Gagal adalah apabila adanya melibatkan G. Okey, contohnya kita boleh dapat dia LG, lagi GL dan GG. Okey. Boleh So bilangan dia tadi berapa? 1, 2, 3. 3 lah. Okey? Alright. So saya dah bagi satu peristiwa tadi, kebarangan peristiwa, dan saya akan bagi awak kerja rumah. Sekarang adalah cerita dia. A adalah menjual jambak bunga dengan bilangan kuntuman bunga nilai kuasa 2. Okey, dan periakan peristiwa pelengkap A tanda. Okey, A tanda ni A adalah peristiwa. Okey. So A tanda ni adalah dinamakan pelengkap. Pelengkap. Okey, pelengkap. Jadi cerita dia hari ini, sampel saya adalah sampel saya adalah bilangan ganjil 1 hingga 30. Boleh So awak apa yang awak lakukan? Awak hanya perlu senaraikan semua nombor ganjil. Daripada 1 sampai 30. So senaraikanlah So 1, 3, 5, teruskan 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, ganjil lagi 27 dan 29. Okey. 29 Itu nombor ganjil. Itu peristiwa sampel saya. Okey. Baik. Untuk soalan A adalah nombor-nombor nilai kuasa 2. Kuasa 2 Kuasa 2. Daripada senarai ini, mana nombor kuasa 2? Cepat, kuasa 2 adalah apa? 1 kuasa 2, 1 kali 1. Okey. Lagi dia adalah... Tapi kenapa tak ambil 1 ni? Okey. Kuasa 2 sempurna. Okey. Kuasa 2 sempurna pun... Okey, kuasa 2 sempurna
peristiwa A saya. Peristiwa A saya adalah kuasa 2 sempurna 9 dengan 25. 9 datang daripada 3 kali 3. Ini pun 5 kali 5. 25. Okay, kuasa 2 sempurna. Alright. So daripada sini, okay, peristiwakan peristiwa pelengkap A prime. So bila pelengkap ni maksudnya A tanda ianya bermaksud semua nombor yang bukan 9 dengan 25. So awak senaraikan yang lain. Tu je pelengkap. Okay. So daripada cerita ni, yang pelengkap ni, yang tak termasuk 9 dengan 25. So masuklah senarai yang lain. 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15. Dan semua nombor-nombor tidak termasuk nombor yang dalam A tu. Boleh? Itu pelengkap. Okay? Boleh? Okay. So saya berhenti dekat sini dengan beberapa latihan. Semasa yang ada ni, buatlah latihan. Boleh? Okay. So saya akan bagi beberapa latihan dalam grup lah. Okay, dalam grup. Sebab nak sambung lagi pun saya rasa macam nanti bertambah pening pula. So kita buat sikit-sikit tapi dia ada. So dia pun dah nak habis dah buku surat. Okay. So apa-apa soalan macam tak faham kan, awak boleh tanya dalam WhatsApp. Tanyalah. Okay, tanyalah. Okay, ada soalan lain? Boleh? Ada soalan? Setakat hari ni saya rasa itulah soalan saya. Itulah kerja rumah yang akan saya bagi. Kerja rumah sekejap lagi je. Saya akan ambil gambar kerja rumah. Tapi kena buat lah, kena buat latihan. Ada soalan tak? Ada soalan tak yang lain? Ke dah tak ada kat sini ke? Dia dah tertidur ke? Tak ada. Cikgu. Tak ada. Tak ada. Boleh Ada soalan? Ada masalah ke? Maksudnya terlalu banyak kerja rumah ke? Tak. Manalah tahu awak Tak, banyak kerja cikgu. rumah. Betul kerja rumah.